Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So ini adalah kuliah untuk minggu yang pertama ya, kuliah LMCR 2462 penyelesaian masalah kreatif. Dan kuliah ni disampaikan melalui platform Zoom kerana pada ketika ini kita masih lagi mengalami MCO ya. Okey, nama saya Dr. Ahmad Zamri Mansur daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey ya. Objektif kursus ini ya. So saya ringkaskan kepada dua saja. Tuan-tuan dan puan boleh merujuk proforma untuk mengetahui secara detailnya. Tapi sini saya cuba rangkumkan dalam bahasa yang mudah ya. Kita tengok aja tajuk ya. Penyelesaian masalah kreatif ya. Jadi yang pertama sekali ialah bagaimana untuk menyelesaikan masalah. How to solve problems ya. Dan nak selesaikan masalah tu, kita bukan guna pendekatan yang biasa-biasa. Kita guna pendekatan yang strategi. Kita guna pendekatan yang kreatif. Jadi maksudnya, kena berfikir di luar kotak. Mungkin kita cuba untuk melanggar kebiasaan cara berfikir, ya, tanpa kita melanggar adat dan susila kita. Ya. So kita kena menjadi lebih kreatif lagi. Berfikir pelbagai kemungkinan, pelbagai perspektif. Ya. Alright, so kalau kita tengok image yang saya tunjukkan dekat sini, creative problem solving. Ya. Jadi orang ini sedang melihat, mencari new solution. Ya. So macam mana kita nak dapat solution tu? So ada gap di situ. Ya. So itu adalah approach yang kita gunakan supaya kita dapat yang pertama sekali mengenal pasti masalah dan yang keduanya menyelesaikan masalah itu ya bukan secara biasa-biasa tapi secara yang kreatif ya. Jadi sekarang ni kita kupas satu persatu. Kita belum masuk secara terperinci lagi. Kita akan kupas satu persatu. Keyword dia ada dua. Penyelesaian masalah dan creativity. Okay, so what is creative problem solving? Okay, jadi apa itu penyelesaian masalah yang kreatif ya? Okay, discovery consists of looking at the same time as everyone else and thinking something different. Ya, jadi kreatif ni adalah ibarat penemuan, discovery, iaitu kita melihat perkara yang sama seperti orang lain. Tapi kita memikirkan sesuatu dengan cara yang berbeza daripada orang lain. Kita menggunakan alat-alat berfikir supaya kita dapat berfikir lebih jauh berbanding dengan orang-orang lain. Okey ya. Alright. Okey, so itu apa masalah? Masalah ni pun satu hal juga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang tak jumpa. Ya. So kita ada ni, kalau kita nampak sini, sepatutnya saya besarkan lagi. Okey, dia ada ni kan. Kita apa? Okey. Ini adalah the current state. Maksudnya keadaan sekarang. Yang ini adalah the ideal state, iaitu keadaan yang kita inginkan. So macam mana nak capai ke sana? So ini merupakan satu jurang. Jurang tu maksudnya problem, ya. So problem ni lah yang kita nak atasi, ya. Kita ada sesuatu yang kita inginkan, ya. Tapi kita tak sampai ke sana. Kalau boleh kita nak ada rumah, ada kereta, segala benda yang kita nak kan. Tapi untuk pergi pada keadaan itu, ya, ada gap. So apa gapnya? Mungkin dari segi kewangan, ya, mungkin dari segi perkara lain, dari segi emosi dan sebagainya. Dan benda-benda itulah yang perlu kita atasi.
Alright ya. So ini adalah gap yang merupakan problem. Doktor, Ya. ni Afifah adalah dia tak boleh masuk, dia dekat waiting room. Alright, okey. Okey, terima kasih. Okey, mana waiting room? Okey, sekejap. Dia tak ada notification untuk Afifah. Saya check lagi sekali ya. Betul ke dia dekat waiting room? Okey, macam ni ya. Kalau saya jumpa notification, saya akan tu. Jadi untuk sementara tu, dia boleh buka balik dah. Saya pun tengah rekodkan sesi ini sekarang ya. Alright, okay. So ini adalah gap. Okay, so ini gap kan. Dia nak pergi ke sini kan. Ini adalah keadaan yang diingini. Dia terpaksa melalui gap itu, masalah itu. So macam mana kita nak selesaikan masalah ini ya. Supaya senang kita nampak ya. Alright, so what is the problem? Kita kena pergi ke sini. Dan ini merupakan problem. So ada kemungkinannya cara untuk kita atasi ialah dengan cara kita melangkah setapak demi setapak. Apa maksud dia? Maksudnya ialah penyelesaian kita mesti dilakukan secara sistematik. So ada kemungkinannya stage by stage berdasarkan pada peringkat-peringkat yang tertentu. Okey, so ni satu lagi ya. Okey, so problem ya. Ada yang kita ketahui dan ada yang tak kita jangkakan. So ini gap dia. Ya, dan ada beberapa sebab, multiple reasons ya yang menyebabkan berlakunya gap ini ya. Jadi panduan untuk kita ialah perkara yang pertama, kita kena kenal pasti apa gap itu, apa problem itu sebenarnya. Ya, sebab kadang-kadang kita tak jumpa problem. Ya, saya selalu bagi contoh pada ni student-student undergraduate ya yang belum bekerja lagi kan. Misalnya kalau kita tanya kenapa awak nak pindah bilik, lepas tu dia akan bagi alasan apa? Bilik tak cantik lah, tingkap kecil dan sebagainya. Tapi setelah diselidiki, bukan masalah tu sebenarnya. Mungkin masalah lain yang lebih besar, iaitu personality problem. Jadi sekarang ni kita nak singkap the layer of the problem supaya kita dapat mengetahui apa sebenarnya masalah dan akhirnya kita dapat atasi. Saya sekarang sedang admit Afifah ya. So Afifah okey ya, boleh masuk ya. Okey, ada lagi ke? Ada 2 orang lagi. Ya, yang tertinggal. So saya admit. Okey, so nanti akan masuk ya. Alright. Okey, kita skip yang ni ya. Sebab ni contoh yang spesifik ya. So nanti kita akan bincang itulah di organisasi masing-masing apa masalah-masalah yang dihadapi ya. Okey, kita tunggu video ni tamat. Lepas tu saya akan bagi satu link
dan di mana dalam link tu setiap orang cuba berikan satu masalah yang berlaku dalam organisasi ataupun dalam mungkin kehidupan seharian, ya, yang mungkin sekarang ni kita tak tahu lagi penyelesaian dia, ya. Alright. Okay, so problem solving. Kita sampai pada peringkat tu, nak menyelesaikan masalah sekarang, ya. Jadi of course dia bermula dengan tanda tanya. Uncertainty. Macam mana kita nak selesaikan problem ni? Ya. Jadi of course kita kena mengenali dulu problem itu. Sebab apa kita ada masalah itu, ya. Dan daripada itu kita akan progressing pada peringkat yang seterusnya, iaitu kita akan dapat alternatif penyelesaian. So ada kemungkinannya bukan satu penyelesaian, ada banyak penyelesaian yang perlu kita timbangkan satu persatu, pro and cons, ya. Jadi kita tak boleh ambil satu dan terus selesaikan. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan ada solution lain yang lebih baik, ya. Ataupun mungkin kita tak menghalusi secara teliti, so ada kemungkinan solution yang kita pilih secara tergesa-gesa tu sebenarnya bukan solution yang baik. Okey, ya. So daripada problem tu, untuk memikirkan masalah, so kita akan dapat beberapa solution 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, ya. So kalau kita buat dalam bentuk table secara sistematik, kita dapat nilaikan satu persatu lah. Misalnya solution 1, apa kelemahan dia, apa kebaikan dia. Ya, kebaikan dia ialah dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Kelemahannya memerlukan perbelanjaan yang besar. Ya, ataupun mungkin dapat selesaikan masalah, tapi yang keduanya ada risiko perhubungan dengan orang lain akan terjejas. Okey, jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita teliti. Jadi setiap satu tu ada itulah pro and cons. Sebagai seorang ketua, kita kena buat keputusan, ya. Dan keputusan yang kita pilih adalah keputusan yang terbaik, ya. Dan kita sebagai ketua kadang-kadang tak boleh nak layan semua orang. Kita terpaksa buat keputusan. Jadi walaupun keputusan ni kemungkinan memberikan disadvantage kepada setengah pihak, memberikan kesan, tapi secara overall itu adalah yang terbaik. Jadi bukannya senang untuk buat keputusan. Jadi sebab itulah. Macam MCO ni lah, Doktor. Ya? Macam MCO ni lah. Ya. Ada kelemahan, ada. Ya, betul lah. Okay, so siapa yang bercakap tadi? Wal Asri. Okay, Wal Asri, ya. Okay, sekejap ya, saya admit ada lagi ni. Nurul nak masuk. Okay, betul MCO ni. Sebab apa? Sebab apa yang kerajaan buat untuk MCO ni sebenarnya orang tak suka. Kan? Tapi ini terpaksa dilakukan. Saya ingat kalau dalam keadaan biasa kerajaan tak pilih langkah-langkah seperti ini. Ya, sebab apa? Sebab kerajaan kita berdasarkan undi kan. Bila orang tak suka, orang tak undi. Bila orang tak undi, tak boleh jadi kerajaan. Tapi ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Sebab apa? Sebab mudarat lebih besar kalau kita tak buat. Dan lagi satu, bukan Malaysia saja. Ya, bukan Malaysia saja. Negara-negara lain juga melakukan satu perkara yang sama. Jadi terpaksa kita lakukan. Ya. Alright, ya. Jadi, okey, kita pergi pada seterusnya. Jadi sekarang kita pergi pada yang seterusnya, iaitu creativity. Kreatif, ya. So creative thinking. Creative thinking allows a person to come up with new ideas. Alright, come up with new ideas and approaches to his or her business. Yeah, creative thinking membenarkan seseorang untuk mempunyai idea-idea baru dan juga pendekatan-pendekatan baru. Ya, okey. Yang keduanya, idea itu adalah yang berbentuk original, ya, dan kalau boleh inovatif.
Ya. So agak-agak apa beza inovatif dengan kreatif? Ya, siapa boleh jawab soalan ni? Ada tak beza inovatif dengan kreatif? Kreatif maybe idea baru. Inovatif ni kita ambil idea orang tapi kita perbarui. Kita tambah baik. Perbaiki. Alright. Okay, on the right track. Tapi kalau tambah sikit lagi bagus. Siapa boleh bantu ni? Apa? Syafifuddin ya? Okay. You are on the right track. Saya suka idea tu. Tapi cuba tambah sikit lagi supaya nampak lebih cantik. So apa beza kreativiti dengan inovasi? Doktor, Ya, kalau okay. Azmi, inovasi Azmi. tu, inovasi tu mungkin satu ciptaan yang baru, Okay. hasil daripada kreativiti, Alright. yang mana kita gunakan kita punya creative thinking, Mhm. ini ideas from some kita punya creativity dan kita create satu inovasi, Alright. which is ada satu inovasi yang baru. Alright, okay. Alright, dah bagus lah tu. Dah bagus. Dah refine idea tapi tak sampai lagi. Apa yang membezakan? Apa yang membezakan inovasi dengan kreativiti? Kedua-duanya terima idea baru. Inovasi adalah hasil ciptaan ke doktor? Okey, hasil ciptaan. Inovasi hasil ciptaan dan kreativiti itu adalah pemikiran. Okey, betul. Apa ciri-ciri yang membezakan? Bezanya kreativiti ni apa yang kita fikirkan. Inovatif ni benda tu dah dilaksanakan. Alright, okay, so nampak sikit ya. Tadi siapa tadi? Yang perempuan saya dengar suara nampak ada idea tu. Tapi sebab ada orang lain jawab tu tak sempat. Okay, silakan. Siapa tadi yang nak bagi idea? Oh, tak ada. Alright. Jadi apa beza dia? Bezanya macam ni kan. Memang betul. Jadi semua jawapan tadi betul. Cuma saya nak suruh dia sebut satu je. Iaitu idea yang inovatif ni adalah idea yang workable. Yang kita yang memang praktikal, yang boleh dipasarkan, ya. Yang kreativiti ni adalah idea baru. Tapi belum sampai pada peringkat refinement lagi. Maksudnya apa? Maksudnya idea-idea baru sebahagiannya praktikal, logical, sebahagiannya tidak logik dan tidak boleh dilaksanakan. Jadi idea-idea yang bagus tu boleh dilaksanakan. Ya. Dan mungkin boleh dijual, boleh di-commercialize. So dia akan jadi satu inovasi. Ya. Jadi maksudnya itu peringkat yang lebih refine lagi, ya. Dulu ada seorang MB, dia buat cadangan kan. Dia kata kita boleh tanam padi atas bangunan. Ya. Kita boleh tanam padi atas bangunan. So idea tu kreatif ke tak kreatif? Kreatif. Adakah itu inovatif? Tidak. No. Okey. Ya sebab apa? Tak, sebab negara luar dah buat seperti Jepun, Korea. Diorang dah buat idea tu. Idea tu tak logik. Dia tak praktikal. Okey ya. Untuk rumah di Malaysia. Okey. So dia macam ni ya. Okey, jadi mungkin teknologi kita belum maju lagi. Jadi idea tu adalah sesuatu yang tidak workable. Ya. Jadi maksudnya orang dengar tu kata, oh tu bagus, menarik idea tu, tapi kita tak boleh ketengahkan. Sebab apa? Sebab tidak logik dan kita tak boleh nak fit in dalam kita punya sistem kan. So idea tu tinggal idea lagi, tak dapat dilaksanakan. Kan? Tapi kalau kita ada teknologi yang tinggi macam Jepun, dia menjadi satu idea yang inovatif. So nampak tidak tu kan? Tidak logik. Tapi dengan keupayaan minda manusia, boleh menjadikan tu sesuatu yang logik. So banyak benda, banyak ciptaan
Okey, sekejap, kita ada 10 minit lagi. Banyak ciptaan manusia asalnya tidak logik tapi menjadi logik. Ya. Dulu orang terfikir boleh ke kita terbang di angkasa kan? Tak boleh, tapi bila dicipta kapal terbang kita boleh. Boleh ke kita call orang lain yang duduk jauh kan? Dulu kita fikir tak boleh tapi sekarang boleh. Ya. Saya dulu belajar jauh-jauh luar negara. Kan, bukan main susah lagi nak contact family. Tapi sekarang kita guna Skype saja. Ya, walaupun duduk beribu batu, tapi tiap-tiap hari kita boleh contact dia. Ya, jadi maksudnya dia relatif jugalah. Ya, okey ya. Lepas tu creative thinking ni juga see things differently, melihat sesuatu dengan cara yang berbeza. Okey, dan juga dapat memberikan penyelesaian kepada masalah-masalah yang lama. Ya. Alright. So ini adalah perkara yang perlu top creative thinking skill. Ya. Walaupun kita dengar istilahnya adalah kreatif kan, tapi dalam kreatif tu sebenarnya ada komponen analytical. Sebab apa? Sebab kita nak jadi kreatif kan, tapi kita kena fikir dulu apa sebenarnya yang tak betul, apa sebenarnya yang tak kena dengan apa yang ada sekarang ni. Ya? So bila kita rasa tak puas hati dan sebagainya, mungkin minda kita akan tanya kita, okey kalau tak puas hati, apa cara yang lebih baik daripada itu kan? So pada masa tu, daripada analytical kita berubah menjadi kreatif kan? So kita fikir, kalau ikut Di Bono ni kita boleh fikir apa saja daripada senarai panjang tu, nanti kita akan refine, pilih hanya idea yang terbaik. So itu adalah inovatif kan. Alright, so antara komponen thinking skill yang perlu ada dalam creativity ialah bersikap analytical. Ya, jadi maksudnya kita tahu sedalam-dalamnya tentang sesuatu perkara. Kita boleh bagikan kepada perspektif-perspektif, subkomponen dan sebagainya. Yang keduanya, open-minded. Maksudnya berfikir secara terbuka, orang lain berfikir mungkin satu perspektif saja. Tapi kita berfikir, kata Di Bono, mengikut PMI, plus minus interesting. Bila kita nak fikir satu perkara, yang pertama kita fikir apa yang menariknya, plus. Yang kedua, apa yang kelemahan dia, minus. Dan yang ketiga, interesting. So apa yang menariknya tentang perkara ini. Ya, okey. Lepas tu yang kedua, problem solving. Problem solving ni maksudnya kita cuba mencari penyelesaian masalah. Sebab tendensi kita ialah kita banyak mengkritik orang lain. Kita banyak mengkritik orang lain. Kenapa tidak itu? Kenapa tidak ini? Kenapa tak ini? Kita tak nak yang tu. Kita mestilah balance. Ya, maksudnya kita critical, kenapa tak buat itu, kenapa macam ni, kenapa macam ni, tapi dalam masa yang sama kita dapat offer penyelesaiannya. Jadi itu yang lebih baik. Ya. Okey, seterusnya organization. Organization ni maksudnya cara kita menyusun idea kita. Ya. Jadi bagus kalau kita dapat strukturkan idea kita, plan. Ya. Nak selesaikan masalah pun kita letakkan dalam bentuk carta Gantt. Langkah pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Ya. Mungkin kita boleh bahagikan kepada beberapa komponen. So untuk itu kita gunakan apa? Mind map misalnya. Ya. Okey, mungkin kita gunakan timeline. Ya. So apa saja tool yang ada kita gunakan. Okay, communication, strong written and oral skill, ability to listen and ask the right questions. Komunikasi juga penting. Ya. Okay, oleh sebab memory kita tidak perfect, sentiasa menulis idea-idea utama. Ya. Dan untuk oral skill, kita boleh tanya soalan, buat probing. Ada perkara-perkara yang menarik, kita tanya lagi. Jangan diam saja. Ya. Tadi Cik ada terangkan ni, boleh bagi penerangan lebih lanjut. Macam mana Cik buat perkara ni? Ya. So ini apa yang kita lakukan. Sekiranya kita pergi ke exhibition teknologi, so mungkin kita akan tertarik pada inovasi-inovasi yang tertentu. So kita telah bertanyalah soalan. Ya. Sebab
discovery learning tu adalah penting ya. Adalah penting ya. Jadi cuba tengok ini ya. Ini maksudnya apa? Ya. So mana yang kreatif ni? Yang depan tu Yang bulat. Yang depan bola, kan? yang bulat. So kita nak Bulat, jadi yang bulat. kita nak jadi yang depan ni ya. Sebab apa? Sebab yang lain masalah yang sama tapi mereka tak dapat selesaikan ya. Tapi dengan cara yang kreatif ya. Sebab shape dia bulat memudahkan kita untuk tolak. So analogi dia macam itulah ya. Jadi orang lain tidak berfikir apa, mereka mengikut kebiasaan saja, tapi kita berfikir lebih mendalam lagi, lebih kreatif lagi, lebih open minded lagi. So ini adalah solution kita ya. Alright, so ini beberapa definisi lah ya. Tentang apa itu penyelesaian masalah ya. Saya ingat ni mudah sajalah ya. So yang pertama diterangkan bahawa penyelesaian masalah tu kita kena identify apa masalahnya dan kena cari apa solution dia. So yang kedua, ini adalah lumrah kehidupan kita. Kita sentiasa ada masalah dan sentiasa ada jalan untuk menyelesaikannya. Ya, so setengah tu rutin saja, kita lapar, solution dia makan. Tapi ada setengah tu yang begitu sukar sekali. Misalnya memilih kerja. Ya, kalau yang ni rugi yang ni, dapat yang ni, so kita kena timbangkan baik-baik. Ya. Ataupun mungkin itulah yang contoh tadi tu bagus, contoh tadi MCO tu. Ya, kerajaan terpaksa mengambil langkah-langkah yang tertentu. Ya, so kena timbangkan kan. Semalam kerajaan benarkan kita untuk pergi gunting rambut kan. Tapi daripada apa yang kita dengar, KKM tak berapa setuju sangat kalau kita lakukan sekarang. Ya. Dan kawan-kawan saya pun dia komen, dia kata itu kita takut ni lah. Usaha gigih yang kita lakukan sekarang ni dapat ni lah, maksudnya menjadi sia-sia disebabkan oleh ni. Sebab bila kita gunting rambut tu, ada close contact dengan tukang gunting. Ya, kalau tukang gunting tu ada ni positif COVID, so kita akan terima. Lepas tu kita bawa balik pada anak-anak dan sebagainya. Ya, jadi kita tak nak perkara tu berlaku. So itulah antara consideration yang perlu ada dalam kita membuat keputusan. Ya, alright. So ni kita nak cari problem. Kalau kita buat penulisan tu, of course lah kena ada statement dia. Apa sebenarnya masalah? Ya. Dalam penulisan sebenarnya mencari masalah adalah satu perkara yang sukar sekali. Sebab kita tak tahu sebenarnya apa masalah. Jadi itu memberikan kita masalah. Ya. Alright, jadi creative problem solving ialah kita understand, describe and decide. Ya. So yang pertama kita mengenali apa masalah tu sehingga kita dapat terangkan secara terperinci apa sebenarnya yang berlaku. Punca kepada masalah itu. Dan akhirnya kita dapat decide, membuat keputusan apa cara yang terbaik. Ya. Tak dengar ya, mengenali masalah sehingga kita dapat apa? Tak dengar dah tu. Okey. Ulang balik. Ulang balik yang biru Okey ya. Bila kita ada masalah, kita kena kenali dulu apa masalah itu. Ya. Sehingga kita dapat describe, menerangkan. Kalau orang tanya apa masalah, kita boleh terangkan apa yang berlaku. Ya. Alright. So daripada description tu kita dapat hubung kaitkan dengan perkara-perkara yang lain dan seterusnya kita dapat membuat keputusan. Ya. So decide dan keputusan tu bukan setakat satu keputusan, ada alternatif. Setiap satu kita timbangkan kebaikan dan juga keburukan dia. Ya. Alright. Dan dalam kita buat keputusan, so nampak gambar ni. So gambar apa tu? Ikan. Ikan? Bukan. Dah berubah lah. Gambar distortion of reality. Ya. So daripada kalau ada gelas tu, kita nampak macam wajah dia lain sikit muka tu kan. Itu adalah distortion of reality. Maksudnya apa yang kita nampak tu tidak sebenarnya